Soalan 11B. Raja 8.1 menunjukkan relau bagas yang digunakan dalam pengekstrakan logam daripada bijinya. Jadi kita nampak kita punya gambar sini. Okey, di atas ni ada gas buangan, sini ada aliran masuk. Okey, di tengah-tengah ni ada biji besi, arang kok dan kalsium karbonat. Okey, lepas tu ada udara panas ditiup masuk ke dalam, ada sangga yang keluar dan leburan besi di bawah. Okey, kita terangkan secara ringkas gambar raja. Okey, relau bagas ni. Okey, gambar ini menunjukkan proses dalam relau bagas yang digunakan untuk menghasilkan besi daripada biji besi. Okey, berikut adalah penerangan ringkas. Okey, biji besi, arang kok dan kalsium karbonat. Okey, di sini dimuatkan ke dalam relau bagas untuk memulakan proses. Biji besi ialah sumber utama besi. Okey, biji besi ni dia adalah ferrum oksida, ferrum 3 oksida. Jadi kita mau ferrumnya sejak. Okey, kita mau dia punya ferrum sejak oksida, kita tidak mau. Jadi kita perlu jalankan proses inilah. Okey, jadi arang kok ini bertindak sebagai bahan api dan juga ejen penurunan, manakala kalsium karbonat digunakan untuk membentuk sangga. Okey, lepas tu udara panas ditiup masuk ke dalam relau bagas di bahagian paip bawah menghasilkan suhu tinggi. Okey, udara panas ini membantu membakar arang kok dan menghasilkan karbon monoksida untuk menurunkan oksida besi. Sebab itu dia bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Okey, lepas itu leburan besi dihasilkan di bawah relau. Besi ini mencair apabila oksida besi ditukar menjadi besi tulin melalui tindak balas kimia. Sanga sisa hasil tindak balas antara kalsium karbonat dan kekotoran dalam biji besi. Sangga terapung di atas lemburan besi kerana ketumpatannya lebih rendah. Gas buangan terhasil semasa proses pembakaran dan keluar di atas relau. Okey, ini terdiri daripada gas karbon dioksida dan gas lain. Okey, proses ini digunakan secara meluas dalam industri untuk menghasilkan besi yang kemudiannya diproses menjadi keluli. Okey, melalui itulah pengaloyan. Okey. Jadi ini gambar rajahnya. Okey, leburan besi terhasil di bawah, sangga di atas. Okey, soalan 1. Okey, 11B1, tindak balas ini melibatkan beberapa zon. Dalam zon ketiga, arang kok dan karbon monoksida digunakan untuk menghasilkan leburan besi seperti tindak balas berikut. Okey, jadi soalannya, apakah peranan arang kok dan karbon monoksida? Jadi sudah kita bincangkan tadi. Okey, diorang ini bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, apa dia buat? Dia menurunkan ferrum 3 oksida ataupun biji besi kepada leburan besi, daripada ferrum 3 oksida kepada ferrum. Okey, jadi kita ada 2 markah sebab ada 2 jawapan lah. Okey, 2 markah untuk 2 jawapan. Soalan B2. Okey, 5.8 kilogram kalsium silikat. Okey, sini kalsium silikat terhasil apabila kalsium oksida bertindak balas dengan silikon 4 oksida. Jadi kita ada maklumat. Okey, kalsium silikat. Okey, kilogram tukarkan kepada gram. Okey, nanti bila buatkan pengiraan kita kena dalam unit gram. Okey, lepas tu soalannya, tentukan jisim silikon 4 oksida. Dia minta jisim yang ini. Okey, yang digunakan dalam tindak balas ini. Jadi kita nampak di sini dia bagi maklumat lain, dia minta maklumat lain. Jadi bila ada persoalan begini, kita gunakan MRAP, okey, iaitu equation. Equation sudah ada, tinggal kita kira mol, ratio, answer. Sebab itu ada 3 markah. Okey, 1 markah untuk mol, 1 markah untuk ratio, 1 markah untuk jawapan akhir yang ada unit. Okay, jadi equation sudah ada mol. Mol siapa? Mol yang ada info. Jadi sekarang ini kita ada informasi berkaitan kalsium silikat jisimnya. Jadi kita gunakanlah rumus jisim kita. Okey, iaitu untuk cari mol, jisim bahagi jisim molar. Jisimnya tadi sudah kita kira 5.800. Okey, bahagikan dengan
dia punya jisim molarnya. Tambahkan semuanya ini Ca, Si, oksigen. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah 50 mol. Okay, jadi mol sudah ada satu markah, kita pergi kepada ratio. Ratio siapa? Ratio yang ada info, iaitu kalsium silikat. Okay, nisbahkan dengan silikon 4 oksida. Jadi, okay, 1150 nisbah 50. Okay, di sini satu markah. Dan jawapan akhir dia minta jisim. Jadi jisim masih lagi gunakan rumus yang sama. Okey, untuk cari jisim, mol, darab, jisim, molar. Molnya 50, jisim molarnya kita tambahkanlah nilai-nilai. Okey, untuk Si 28, untuk oksigen 16 darab dengan 2. Okey, tekan kalkulator, dapat jisimnya 300 gram ataupun 3 kilogram. Okey, tidak kisah dalam gram pun boleh, kilogram pun boleh. Yang penting kamu tulis unit. Okey. Jadi, 3 markah lah kita dapat di sini. Okey. Mol ratio answer. Soalan B3, pada pendapat anda, mengapa aluminium tidak sesuai diekstrak menggunakan kaedah ini? Berikan alasan anda. Jadi ada 2 markah, satu kita beritahu kenapa, satu kita terangkan. Jadi untuk pengekstrakan logam, okey. Jadi untuk tajuk pengekstrakan logam kita fokus kepada penggunaan siri kereaktifan logam. Jadi untuk siri kereaktifan logam dia berbeza sedikit dengan siri elektrokimia. Okey, di mana karbon ada dimasukkan di atas zinc dan di bawah zinc sebenarnya kita ada hidrogen di sini. Okey, di bawah zinc ni ada hidrogen. Di sini ada hidrogen. Okey, jadi untuk topik ini, pengekstrakan logam menggunakan karbon. Jadi kita fokuskan kepada karbon. Jadi karbon ini dia cuma dapat menurunkan logam-logam yang berada di bawahnya. Okey. Karbon ini cuma dapat menurunkan logam-logam yang di bawahnya. Okey, kerana apa? Kerana dia lebih reaktif berbanding logam-logam ini. Tetapi untuk logam-logam yang di atas ini, karbon tidak boleh turunkan. Okey, sebab karbon kurang reaktif. Jadi apa yang berlaku untuk di atas ini kita akan menggunakan kaedah elektrolisis. Okey, itu cerita lain. Sekarang kita fokus kepada karbon. Okey, jadi sekarang ini mengapa aluminium tidak diekstrak menggunakan kaedah ini? Okey, jawapan yang pertama, kerana karbon kurang reaktif berbanding aluminium. Okey, jadi bila dia kurang reaktif, karbon tidak dapat menurunkan aluminium oksida. Okey, ataupun kamu tulis tiada tindak balas akan berlaku. Jadi itulah 2 markah, 2 poin. Okey. 11 B sudah selesai. Jadi kita akan berjumpa di soalan 11 C. Okey, 11 B settle, 11 C kita jumpa next video.